Walaupun Nabi SAW dah bagi tak satu tawaran istighfar yang dinamakan penghulu istighfar. Hadis Nabi SAW selepas balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, antaranya dalam kitab wasiat Rasulullah, 50 wasiat Allah kepada wanita, itu hadis yang pertama. Diceritakan ketika itu Rasulullah nak pergi naik mimbar untuk bagi khutbah. Ada riwayat kata khutbah Aidil Fitri, ada kata khutbah Aidil Adha. Kemudian on the way tu Rasulullah lalu di hadapan para wanita berkumpul, maksud jemaah wanita. Sebab solat dua Aidil Fitri atau Adha ini kan disunatkan di kawasan lapang. Lalu Rasul berhenti sekejap di hadapan jemaah wanita. Nabi pun bersabda, "Wahai para wanita sekalian, aku melihat kamulah yang paling ramai di dalam neraka." Na'udzubillahi min zalik. Kemudian lalu Nabi bersabda, "Maka lakukanlah dua perkara ini," wasiat Nabi. Nabi kata, lakukanlah dua perkara ini wahai para wanita sekalian. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar. Yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Kita tahu pahala sedekah, Nabi sebut sedekahun junnah. Sedekah itu jadi perisai daripada api neraka. Lagi banyak kita bersedekah, jarak kita dengan api neraka lagi jauh, lagi tebal perisai kita dengan api neraka Allah. Kemudian istighfar pula kita tahu menggugurkan dosa. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan, setiap duka cita, setiap masalah, akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi pun baca Sayyidul Istighfar tersebut. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Istighfar, hadis yang sahih Nabi sebut, barang siapa yang membacakan Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi baca yang kita baca tadi tu daripada awal sampai habis tadi tu. Kalau siapa nak cari dalam maksurat, cari saja dalam internet Sayyidul Istighfar. Lepas habis baca, Nabi sebut, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi lalu dia meninggal sebelum waktu petang ataupun malam, maka dia dicatat sebagai bakal penghuni syurga. Lalu apabila dia baca pula pada waktu petang ataupun lepas maghrib tu kita baca, lalu meninggal dunia sebelum waktu pagi, maksudnya mungkin tidurlah meninggal dunia ke, waktu buat apalah meninggal dunia malam tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, amalan yang ringan bukan berat sangat. Nampak ringan tapi tak ramai di kalangan kita yang boleh istiqamah dengan Sayyidul Istighfar. Nak bagi tahu Nabi sangat sayang kita. Nabi nak sangat jumpa kita di syurga Allah. Nabi tinggalkan kita banyak amalan yang mudah, yang ringan, supaya nanti Rasulullah nak pastikan jumpa kita. Hadis yang lain Nabi ada sebut, dalam 40 hadis himpunan hadis penawar hati, Nabi ada sebut, sesungguhnya aku dengan kamu, Rasulullah kata, aku dengan kamu seumpama seorang lelaki yang sedang mengawal api daripada kalkatu datang hinggap. Kalkatu ni kan suka lampu, betul tak? Ada musim dia. Bila dia pergi dekat lampu, lampu tu panas. Kalkatu ni binatang yang memang tertarik dengan cahaya. Kalau sekarang tak guna api, guna lampu, dia terbang-terbang, dia kena lampu, dia menggeletek, jatuh, dia mati. Sebab apa? Sayap dia sangat nipis. Bila kena lampu, sayap dia rosak, dia tak boleh terbang, menggeletek, mati. Nabi kata, aku dengan kamu wahai umatku umpama seorang lelaki yang menjaga unggun api dan cuba sedaya upaya menyelamatkan seramai mungkin kalkatu daripada mati kena api. Halau. Nabi kata, sehingga kan aku ni pegang hujung kain kamu.
Jangan menuju kepada api, jangan menuju ke neraka. Namun di kalangan umatku, Nabi kata masih ramai yang tetap mahu ke neraka. Sedangkan jalan ke syurga lebih luas dibentangkan oleh Allah. Jalan ke syurga lebih banyak laluannya, lebih mudah. Tetapi Nabi kata lebih ramai yang masih lagi nak menuju ke neraka. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, kalau benar kita beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, beriman benarnya syurga, benarnya neraka, kita akan menjadi individu yang tak boleh tinggalkan Sayyidul Istighfar ni. Ada orang kata, Ustazah senangnya kalau macam tu, beramal baca pagi sekali, malam sekali, dijamin syurga. Macam mudah sangat je masuk syurga. Subhanallah. Kita kena faham yang tersirat. Siapa yang beramal dengan Sayyidul Istighfar ini, faham maksud dia pagi dan petang, dia seseorang yang mana Allah beri kelebihan apa? Hati dia sensitif dengan dosa. Bila mengumpat je rasa berdosa. Bila dia dah aurat je rasa berdosa. Asalnya dia dah aurat, masih pakai ketan, tudung belum lagi tutup dada, tapi barakah dia beramal dengan Sayyidul Istighfar pagi dengan petang, hati dia semakin hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bila buat dosa rasa berdosa, buat salah rasa bersalah. Bersalah tu lebih daripada orang lain. Bila cerita kat orang lain, alah biasa je tu, kenapa kau rasa bersalah sangat? Hati ni bila dia hidup, dia ada dia rasa bersalah, rasa berdosa, rasa bersalah. Fikir tentang dosa ni detail.